Minggu lepas kita telah belajar tajuk ini 8.3 sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Jadi apa yang telah kita belajar sepanjang minggu lepas itu ialah berkaitan dengan maksud perkataan mengion. Harap ingat lagi, sinar itu dapat menyebabkan udara bercas atau membentuk ion yang akan menyebabkan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Okey, jadi sinar ini dipanggil sinar mengion dan kita telah mengenal pasti beberapa sinar mengion. Contohnya ialah ultraungu, sinar X, sinar gamma. Kemudian untuk sinar yang tidak mengion ialah seperti biasa, seperti gelombang frekuensi yang sangat rendah, termasuklah gelombang mikro, gelombang radio, gelombang infrared, merupakan cahaya tidak mengion. Kemudian kita juga belajar beberapa jenis sinaran mengion dan kemudian kita membandingkan sifat sinar gamma, sinar beta dan juga sinar alfa berdasarkan kepada sifat semula jadi, cas zarah, cas kuasa mengion, kuasa mengion dan juga kuasa penembusan. Jadi kuasa mengion adalah sinar alfa yang paling tinggi dan sinar gamma paling rendah. Tetapi kalau kita bincangkan tentang kuasa penembusan, yang paling mempunyai kuasa penembusan ialah sinar gamma. Dia dapat dihentikan hanya dengan bongkah pelambam aluminium untuk sinar beta, dan untuk sinar alfa yang bersifat sangat mengion itu boleh dihentikan oleh sehelai kertas. Jadi itu adalah sifat-sifat sinar mengion yang telah kita belajar minggu lepas, dan yang mana terlepas saya harap awak dapat menonton video ikut link cikgu YouTube ataupun bacalah melalui buku teks Dan sumber sinaran mengion dalam alam sekitar kemudian boleh dibahagikan, ada dua sumber sinar mengion, iaitu semula jadi dan satu lagi adalah buatan manusia. Jadi contohnya sinar kosmik, sinar latar belakang adalah sumber semula jadi, tetapi kalaulah sinar itu dihasilkan oleh kemalangan nuklear, ujian nuklear dan juga penggunaan radioaktif di dalam perubatan, merupakan sumber sinaran mengion buatan manusia. Kemudian kita ada belajar sinar kosmik dan kesannya. Kita juga belajar tentang sinar latar belakang. Selain daripada itu ialah kita melihat kepada bagaimana sinar kosmik terhasil kerutuhan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear, ujian nuklear, radioisotop dalam kegunaan perubatan. Itu apa yang kita belajar. Kemudian kita juga ada belajar mengenai bagaimana nak mengukur sinaran yang terdedah. Kalau manusia itu terdedah berdasarkan kepada sievert sama ada microsievert atau jumlah yang lebih besar per tahun atau per saat atau per jam. Jadi situ ada microsievert per jam yang biasa. Kemudian kita ada alat mengukur, contohnya dengan pembilang giga therapy radiation meter. Kemudian dos sinaran latar belakang yang selamat dalam kehidupan harian ada dibincangkan sebelum ini. Sila ambil tahu. Begitu juga dengan sinar latar belakang yang berdepan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangunan, melalui makanan, kemudian juga alam sekitar. Bagaimana pula dengan mereka yang melalui penerbangan, pilot atau yang bertugas berdepan dengan sinar kosmik. Pada altitude tinggi, bila kita menaiki gunung atau pada altitude yang tinggi, kita akan lebih terdedah pada sinar mengion. Kemudian simbol, dan bagaimana pula kita mengambil langkah-langkah perlindungan seperti kita memakai cermin mata, ataupun berapa kalikah foto sinar X dapat dilakukan. Kemudian kalau kita berdepan dengan alat-alat gadget seperti televisyen, mesti pada jarak yang selamat. Ada juga makanan yang ada mengandung radioaktif. Kalau kita makan makannya sudah dicemari, sudah tentu akan memudaratkan. Bagaimana dengan pilot dan mereka yang bertugas yang sentiasa berdepan dengan sinar kosmik, dan ada langkah-langkah. Seperti juga pengkaji Mary dan juga Irene Curie ini. Mereka ni terlalu banyak terdedah dengan sinaran radioaktif ni.
tanpa mereka sedari bahawa kajian mereka itu sebenarnya mengeluarkan sinaran yang mengion, dan mereka juga mati akibat daripada kanser disebabkan terlalu terdedah dengan sinar gamma. Okey. Jadi antara lain perbincangannya adalah bagaimana dia kata untuk mengelakkan ahli kru udara ni, juru terbang ke pramagari ni untuk menerima mengelakkan mereka menerima dos sinar radioaktif yang berlebihan, apa yang perlu dilakukan. So mereka akan diberikan giliran bertugas supaya menghadkan tempoh bagi mereka terdedah.